Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda pelai-pelai semua yang saya kasihi? Malam ni kita bertemu lagi, saudara. Bagaimana yang saya janjikan, tak tahulah malam ni panas ke sejuk, tapi cuaca di luar, saudara, memang sejuk. Cuma mungkin di dalam adalah juga agak panas. Sebab malam ini saya bertemu dengan sahabat saya. Selalunya malam-malam begini saya bertemu dengan beliau di channel Sembang Hangat. Tapi Borak kali dahsyat. ini borak dahsyat, tapi kali ini tak dahsyatlah saudara. Dah ramai dah masuk ni. Apa khabar saudara Nur Ali, saudara Salim Lembang, saudara Tuan Haji Azhar, saudara Rosmini dari Pontian Johor, saudara Yusof Awang, saudara Richard Bakri, Aminah Kak Minah, apa khabar dari Terengganu, saudara Azhar, Puan Hamidah Kamat, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Dan saya mengundang malam ini sahabat saya, sahabat karib, sahabat seperjuangan, iaitu saudara Datuk Abdullah Sani. Tapi sekarang dia dah kaya sebab dia jaga pengurusi tekun. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, baik Boleh adanya. Datuk bercakap sekali pada Jatuh spek terus. Datuk cakap tengok kamera tu. Rindu rasanya. Ya, Kita dah tak bersiaran 2 minggu tu ya. ya, begitulah. Kena Ya. kesibukan masing-masing. Ya, saya. Dan bersama-sama dengan saya juga yang akan menjadi moderator. Sepatutnya saya jadi moderator, tapi malam ini mereka kata saya tak boleh jadi moderator sebab bila adanya Datuk Abdullah Sani, saya kena jadi pencerahan juga. Iaitu sahabat saya, Saudara Saidit Madli. Ini orang kuat kat Aliran, saudara. Orang kuat ni. Daripada kerajaan perpaduan. Jadi beliau menjadi moderator. Apa khabar, Saudara Said? Baik, Alhamdulillah Datuk. Now, I hand over the mic to you. Silakan. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Daciahau, Vanakam. Salam reformasi dan salam perpaduan madani. Seperti mana biasa saya doakan anda yang sedang menonton kita di rumah, di mana sahaja anda sedang mengikuti siaran live ini, saya doakan anda berada dalam keadaan sehat sejahtera. Semalam kita telah pun melalui satu sesi. Kita bawa satu tetamu khas, iaitu speaker daripada Pahang. Bagi yang terlepas mengikuti live kita semalam, boleh masuk ke page AHF Amir Hijaz Fan Facebook page. Jangan lupa subscribe page tu. Jangan subscribe page tu aja. Page Syed Bali pun sekali lah kan. Boleh tengok live kita semalam. Semalam kita bawakan speaker dari Pahang. Kita kupas pelbagai isu topik daripada Pantai Timur. Malam ini seperti mana saya sebutkan semalam, malam ini kita bawakan seorang lagi. Ini sparring partner ni. Kebiasaannya kita ke udara di studio Borak Dahsyat. Malam ini kita bawa vibe Borak Dahsyat itu ke sini. Ke studio Persepsi pula malam ini. Seperti mana yang diperkenalkan oleh Datuk Kamal Hijaz tadi, sebenarnya ini kedua-dua ini adalah sifu-sifu politik saya lah. Jadi walaupun saya yang paling besar kat dalam skrin ni, tapi sebenarnya saya yang paling kerdil sekali. Kerana kedua-dua tokoh ini adalah sifu politik saya. Sebelah kanan saya adalah Datuk Abdullah Sani. Tidaklah terasa janggal lah kalau saya tidak perkenalkan sekali lagi mantan ahli Parlimen Kapar, pengurusi tekun. Kena tanya sekali lagi, apa khabar? Alhamdulillah, baik adanya. Setahun kerajaan madani. Ya. Saya terus nak anjut aja ni. Boleh? Setahun telah berlalu. Langkaran sejarah telah pun tercetus. Macam mana ni Datuk ni? Kita start tu boleh ni. Ya, Setahun kerajaan madani. Boleh. Sila. Apa cerita ni? Setahun kerajaan madani. Silakan. Seperti mana yang telah dikatakan dalam beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Itu penting. Salam sejahtera dan salam madani. Seperti mana yang telah kita langkarkan sejarah yang penuh dengan kritikal pada waktu permulaan. Setahun provision period telah berlalu. Dan berlaku ledakan demi ledakan sejarah baru telah tercatat. Daripada yang tidak pernah terfikir menjadi sasaran untuk diketengahkan untuk memastikan rakyat terbela. Kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani ini dilahirkan atas derita dan teriakan rakyat. Ya. Itu kena faham. Apabila derita itu disantuni, maka berlakulah revolusi dalam perjalanan hidup politik yang begitu menderlah setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya mengkepalai kerajaan. Namun dalam masa setahun ini, berlaku satu robakan baru-baru ini. Boleh saya sambung? Boleh, silakan. Dalam robakan ini mencerminkan, Datuk Seri, Ya. bahawa ada kedapatan yang tidak berfungsi langsung. Ya. Ada yang lembik, ada yang tegas, ada yang kuat, proaktif, ada yang boleh dikategorikan sebagai
melelehlah bahasa utara panggillah. Jadi saya menampakkan bahawa peluang kali kedua ini, ini peluang kali kedua untuk membuktikan. Sebagai contohnya, satu kabinet itu dilantik 3 yang berposisi dalam satu direction. KDN, digital dan juga penerangan. Itu telah dirangkumkan dalam membentuk satu wadah pasukan. Kalau lagi keadaan itu tidak bermaya dan lebih, saya sedih kerana peluang kedua ini diberikan untuk memperkuatkan kerajaan perpaduan. Kerana tema pada pembicaraan kita pada hari ini ialah berkonsep kepada fitnah. Jadi ini juga menjadikan satu renungan yang perlu diwujudkan. Saya dah bercakap lama dah, Datuk Seri. Kementerian ini perlu ada jabatan pendawaan. Fitnah berlaku berluasa. Pembakul-pembakul fitnah ini telah merosakkan akidah, merosakkan kemasyarakatan kita. Mengapa tidak diambil tindakan begitu lembek dan begitu lemah untuk diambil keputusan? Dan mereka berluasa, begitu megah, begitu garang bicara soal fitnah. Dan sebagai contohnya, baru ni bila Datuk Seri Zaid Hamidi ada dioperationkan, bukan apa pun operation mana je, tapi dia punya cerita dia 6 bulan habis pertukaran aku dah UMNO akan melakukan satu perubahan yang dia tiba-tiba datang pula satu orang yang telah digantung, dikatakan bakal Perdana Menteri. Apa punya sial pun aku tak tahu. Tapi yang kita nampak ialah di sinilah tindakan itu diambil kerana orang yang buat fitnah ni malangnya kerana mak ayah dia lahir ke dia. Mungkin dia tidak dimerhabankan. Dia tidak dimerhabankan. Lahirlah anak yang pohaja dan biadab. Ya, mungkin berlaku begitu. Saya sedih kerana memalukan mak ayah dia pembawa fitnah-fitnah ni. Boleh dinamakan semua yang mereka membawa fitnah. Bukan main lagi kalau bercakap. Seolah-olah negara ini sudah dirosakkan oleh kerajaan perpaduan. Dasar Madani diperlekehkan. Dan diambil naratif yang merupakan mensongsangkan polisi yang sebenar dalam Madani itu sendiri. Sebagai contoh, bila kita sebut kerajaan Madani, ada 6 terah di situ. Tetapi untuk melangkau Madani ini dah setahun. Jadi kita boleh bicara soal result. Setahun. Apa tujuannya konsep Madani itu diwujudkan? Saya ingat zaman saya pemuda dulu, Datuk Seri. Madani itu apa dibawa oleh ketua pemuda waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Madani itu lahir daripada ya ayuhannas, hai manusia. Pergi kepada pencerahan baginda, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sebab itu 6 teras itu ada. Dan apa yang lebih cenderung ialah 3 perkara yang telah pun begitu kuat dikhutbahkan oleh baginda SAW. Yang pertama, saya bercakap berkali-kali, perpaduan itu penting. Beri salam. Maksud salamnya apa? Perpaduan. Kerajaan perlu ada kestabilan yang kuat untuk menteraju ekonomi negara dan juga kekuatan negara itu sendiri. Dah berlaku. Kita ada kerajaan perpaduan. Dan kita ada kerajaan yang sebenarnya kerajaan yang kuat pada hari ini. Terlampau kuat. Saya pernah bercakap, November akan berlaku kejatuhan parti bersatu. Dia berlaku. 5 mereka telah pun keluar. Bukan keluar, tidak menyokong dasar yang kerangka dibawa oleh. Dengar akan ada lagi. Ada lagi. Maka tunggulah malapetaka yang akan menimpa mereka. Kerana mereka bersikap jahat. Perkara jahat ini berakhir dengan hukuman. Tidak memungkinkan mereka dilepaskan begitu oleh Allah SWT. Dan apabila Allah Taala, Rasulullah SAW kata yang keduanya, beri makan. Yang Anwar Ibrahim buat hari ini bukan saja beri makan yang dibuat daripada bajet-bajet yang ada, daripada dasar-dasar, tetapi daripada sekecil-kecil tandas pun dia diberikan tumpuan untuk diberikan motivasi pada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang cerdik pandai dan mengamalkan sikap bersih itu sebahagian daripada Islam. Dan itu yang ditunjukkan. Sekecil-kecil begitu, Syed. Dan apabila kita melihat beri makan itu, tengok apa yang dia buat. Sebagai contoh tekun dirilah. Dia Datuk Seri bagi 330 juta. Dan Amanah Ikhtiar dia bagi 100 juta. Untuk melebar luaskan. Untuk memastikan bumi putra, Telinga Layak, terus diberikan bantuan untuk memajukan diri dan keluarga mereka. Begitu luar biasa dan tak pernah berlaku dalam sejarah yang saya dimaklumkan daripada tertubuhnya
Yayasan Tekun sampai hari ini, Ya. dia telah satu bajet yang besar untuk menumpukan kepada sektor ekonomi, Ya. kepada Bumi Putera itu sendiri dalam kumpulan kelompok mikro. Ya, ya. Dan ianya telah dibuat begitu kecil, sekecilnya pun dia telah memfokuskan untuk diangkat martabat dan darajat ummah. Dan ini yang berlaku. Ya. Apakah ini mengizinkan serangan dan fitnah itu dilakukan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ada rangkaian apa nama ni perpaduannya ada. Sebab itu bila saya tengok daripada berlakunya setahun itu, contohnya kes DNA, saya nak ungkit balik ni sebab benda ni akan berlaku lagi ni. Lihat je kena. Zaman itu, pada waktu itu, banyak kelompongan yang berlaku dalam Dewan. Kesosangan dalam peraturan mesyuarat. Ya. Dalam waktu itu dibentangkan bajet separuh penggal. Itu bajet itu mengikut Ibu Akta 361. 368 tidak mengizinkan sesiapa membicarakan soal agung, hukum daripada sultan yang dipertuan, termasuk hakim-hakim. Tidak boleh dibahaskan dalam Dewan. Keputusan hakim tidak boleh Ya, dibahaskan. tidak boleh dipertikaikan dalam Dewan. Ya. Mana mungkin boleh diizinkan. Tetapi kecelakaan mindanya pada Dewan itu telah memulakan episod menyerang Datuk Seri Zaid Amidi. Sedangkan hak Datuk Seri Amidi itu diketahui tidak relevan langsung. Pertuduhan yang dikenakan itu dengan dua syarat. Saya berani bercakap begitu sebab dia sendiri yang mengaku. Ya. Dia kata kalau Datuk Zaid tidak membubarkan UMNO, tidak akan diambil. Dan ia berlaku. Dan dalam kerangka hukuman ataupun dakwaan yang dikenal 87. Tuan direct tengok. Banyaknya. Tetapi dalam isinya kosong. Pecahan saja. Pecahan dia amat menjijikkan. Tapi berlaku. Sebab dia in power. Ya. Tetapi bila hakim itu independen, Ya. apa berlaku? Betul. Dan inilah antara sebab yang DNA itu diberikan dilakukan di dalam mahkamah tinggi itu sebab tidak ada relevan langsung. Dan pendawaran dibuat dalam masa 48 jam. Ya, Dan pendakwa raya pun memberikan komen tidak ada relevan langsung dalam kes ini. Ya. Jadi fitnah ini berlegar di luar semaya. Dalam itu mereka telah membicarakan soal untuk nak menghancurkan UMNO ni, nak pecahkan UMNO ni, semua masuk bersatu. Ya. Konon-kononnya lah. Ya. Itu perancangan dia, peran Allah Ta'ala lagi maha besar, lagi maha tepat. Ya. Jadi apa yang kita lihat, kegagalan demi kegagalan yang mereka cuba salurkan itu, dan apa yang digantikan ialah permainan fitnah berlegar. Ya. Untuk sementara waktu. Terima kasih. Seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Dollah tadi. Sebenarnya, saya masih lagi nak berbicara soal reshuffle kabinet ini. Hari ini, 387 hari tepatnya Datuk Seri Anwar ataupun Perdana Menteri ke-10 mengangkat sumpah. Malam ini kita berbicara soal meniti jalur fitnah dan ia berkait rapat dengan persepsi. Ya. Seperti mana yang dikupas oleh Datuk Dollah tadi, persepsi dan fitnah ini sepertinya menjadi makanan separuh pihak ataupun senang cerita lah kita sebut belah sana lah kan. Malahan ketika reshuffle kabinet dilakukan, ada pihak belah sana mengatakan bahawa reshuffle kabinet ini adalah satu manifestasi kegagalan kerajaan. Ini kita tanya balik Datuk Dollah. Sebelum kita pergi Datuk Kamal. Benarkah ada pihak belah sana ni menuduh bahawa reshuffle kabinet 1 tahun sebab gagal? Apa? Jawapan dia kepala otak. Sekarang ni, kita dalam keadaan untuk penambahbaikan, Syed. Sesiapa saja pun dah tengok kekurangan itu berada dalam posisi itu, perlu dibaiki untuk menambah baik. Dalam bila ada penambahbaikan, tidak ada mendiskriminasikan mana-mana orang pun. Dalam kabinet itu, satu keputusan mesti dibuat dalam rangkaian semua berada. Benda telah memberi pandangan dan dipersetujui. Dan kalau digugurkan sesuatu seorang itu, pertandanya dia tidak efisien dan tidak proaktif. Maka peluang ataupun hak kepada Perdana Menteri itu dalam perlembagaan, dia berkuasa penuh untuk mendefinasi atau mendeterminationkan sama ada dia itu ada kekurangan atau kelebihan. Maka keputusan dibuat.
Sepanjang kita berzaman ini tak pernah dipetikai pun Datuk Seri. Orang ni Perdana Menteri tukar sipulan. Apa masalah? Ya. Tukar tu normal sebagai kerajaan untuk memastikan bahawa perjalanan kerajaan itu jalan lancar. Ya. Tetapi keadaan ini tidak berlaku. Kenapa Datuk Syed? Kerana gusar dan takut. Ya. Ketakutan mereka itu sampai dalam benak hati dia, bila benci, timbul kerisauan. Betul. Apa kerisauan? Kalau kerajaan Madani ini berterusan sampai ke akhir penggal, Ya. orang-orang pembawa fitnah ni, boleh saya kategorikan, dia akan pergi ke laut. Dia akan pergi ke laut. Dan dia tahu bahawa fitnah tidak akan kekal. Ya. Itu jawapannya. Dan untuk dia, pihak perbankan untuk mengklasifikasikan, oh ini kalau gagal itu gagal. Kau siapa? Rakyatlah yang akan diterminkan sama ada gagal ataupun berjaya. Betul. Dia jangan kita meletakkan hakim tu pada diri kita. Kau siapa letak hakim? Kau sendiri pun jalan petunggal langgang nak jadi hakim. Tolonglah. Betul? Betul. Okey, terima kasih. Syok malam ni bila kita mendengar hujah Datuk Dollah di malam Sabtu. Sementara bagi mereka yang baru mengikuti kita, saya nak ucapkan terima kasih. Jangan lupa like page AHF Media Event itu adalah tolong sharekan sekali. Bagi tahu kawan-kawan, masuk dalam grup WhatsApp, sharekan. Malam ini kita dengar kupasan-kupasan menarik daripada Datuk Dollah dan Datuk Kamal. Sebenarnya Datuk Kamal ni dia tuan rumah, tapi saya nak kena tanya jugalah dia malam ini. Boleh. Datuk Kamal, Ya. dalam isu reshuffle kabinet, kita pergi sikit lagi. Usaha untuk mendebuk atap ini masih berterusan. Seperti mana Datuk Dollah sebut tadi, sepertinya mereka ni tak reti penat. Apa pandangan Datuk Kamal? Saudara saya melihat ini lebih pada persepsi mereka dan lebih pada fitnah. Sebenarnya mereka sedang diburu ketakutan. Saya cakap terus terang, semalam Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah ada menyebut bahawa 200 kes sudah pun disiasat. 200 kes. Mampu tu. Dan ini akan tidak dapat lagi. Dan saya melihat bahawa kadang-kadang mereka merasakan bahawa kerajaan hari ini seperti kerajaan dahulu. Kerajaan dahulu memanglah Perdana Menteri campur tangan hal mahkamah, Perdana Menteri campur tangan hal legislatif. Kerajaan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan reformasi. Reform the government sekarang ni tak campur. Eksekutif laksanakan tugas demi rakyat. So apa matlamat sekarang? Matlamat kerajaan Madani sekarang ni. Madani, jangan lupa, untuk rakyat, pertama-tama sekali, dia naik saja sebagai Perdana Menteri, dia nak jadi menangani derita rakyat. Sebab itu sekarang ni, pelbagai bentuk bantuan diberi. Yang dulu yang tak berpencen dapat RM1,000. Sekarang dapat pencen, dapat RM1,000 sekarang ni. Nak rakyat dah dekat dah ni. Dan ada bantuan 200, 300, 200, 300. Lain tak ada menangani rakyat untuk masalah yang dihadapi kerana kos kenaikan yang sukar. Yang dibendung kerana kesan daripada ekonomi dunia. Ni bawang pun tu. Kita akan menghadapi masalah ni bila India menghentikan ekspor bawang. Saudara Datuk Seri Mohamed Sabu dah buat kenyataan. Bagaimanapun sedang akan ditangani. Sebab ini saya rasa dalam seminggu dua ni kita akan kios. Bila jangan fikir bawang tu. Dia rentetan makanan-makanan yang lain akan naik juga. So sebab itu pimpinan di Anjung Kuasa di Seri Perdana, mereka memikirkan macam mana nak bantu rakyat. Itu diberi bantuan itu dan ini. Satu. Jadi sekarang ini, mereka mencipta fitnah supaya Datuk Seri Ibrahim goyah. Sebab itu, bila ubah saja kabinet, mulalah kata begitu, kata begini. Saya melihat tidak begitu. Cuma terus terang saya katakan, Datuk Dollah, saya terus terang saya katakan, bila pembentukan kabinet baru ni, terasa kembali aura zaman Tun Razak. Aura zaman Hussein On. Apabila Perdana Menteri mengumumkan jawatan Menteri, semua orang ambil tahu. Tidak zaman sebelum ini. Tidak zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak zaman Datuk Seri Ismail Sabri bila dia bentuk kerajaan. Adakah Datuk memasukkan yang 2-3 kerajaan sebelum tak ada aura? Tak. Tapi sekarang ni rakyat menunggu dan mereka memberi respon yang begitu baik. Dan saya tidak dengar pun, tapi mereka diburu ketakutan. 200 kes sedang menanti. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dah bagi tahu awal, dia tak akan campur, tetapi jangan lupa, kadang-kadang mereka terlupa kenyataan-kenyataan PMX di dalam Dewan Rakyat. Sewaktu dia membentang ke awal-awal dia masuk lagi. Dia kata, Tan Sri Azam Baki, ingat, you are working with a new Prime Minister. Laksanakan tugas.
Nampak tu? Ya, ada dia sebut. So ini dengan jelas dia mengatakan bahawa beliau mau melihat undang-undang itu ditegakkan. Dia tak mau lagi campur tangan orang ni, campur tangan ni dan sebagainya. Tak mau. Okey? Dan pembentukan kabinet yang ada sekarang ni, saya rasa kabinet yang menyantuni derita rakyat. Masalahnya, pemfitnah ni pula, mereka tak tahu bahawa the so-called minister, menteri ni, dia ada dekri masing-masing bahawa apa saja keputusan dibuat di kabinet, itu adalah keputusan bersama. Sama ada Menteri Kebajikan Masyarakat ke, Menteri Pendidikan ke, atau Menteri Luar Negeri ke, yang sekarang dia pertikaian lah. Kononnya bahawa Presiden UMNO ada bermasalah dengan timbalan semua. Sebab itu timbalan jadi Menteri Luar. Tak ada. Apa saja keputusan, kalau Menteri Luar akan bagi. Sekarang ni Menteri Luar dah berada di Jepun. Tokyo. Saya melihat begitu mesra dia dengan Perdana Menteri. Tak ada masalah. Melaksanakan tugas sebagaimana yang dilakukan oleh Susah Agung Barisan Nasional. Dan sekarang ni dia pula menjadi pengajian tinggi. Apa sahaja dasar yang akan dibuat oleh kerajaan adalah dia panggil kebersamaan, kolektif responsible. Ya. Dan keputusan itu adalah keputusan bersama. Ya. Jangan kata aja menteri ni menteri. Saya ada kawan saya, selalu saya panggil dia Kukamal. Dia kata, ini cak ayam. Dia kata, tak ada dah sekarang istilah menteri cak ayam dah tak ada, saya nampak. Semua melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita mengharapkan para pemfitnah, sudahlah. Kita bicara malam soal fitnah, macam-macam Datuk lah. Allah, saya rasa tak lama lagi, Datuk jaga tegur ni. Teruk kena balut dengan pemfitnah ni. Bersedialah. Saya berlapang dada. Berlapang dada. Standby Datuk ya, standby. Ya, sebab saya melihat apabila mereka tidak dapat, mereka mengharapkan dapat macam dulu. Mesti bagi projek orang tu, mesti projek orang ni. Sekarang tak ada. Semua on merit. Dan cara keterbukaan PMX, dia kata okey, setiap projek mesti tender terbuka. No close tender. Ketelusan. Mesti ada ketelusan. Dan bajet 328 bilion, 382 bilion. 393.8 bilion. 393.8 bilion yang dibentangkan. The biggest budget yang dibentangkan oleh PMX. Dan Alhamdulillah, Senat pun dah luluskan. Saya rasa dalam minggu ini, Duli Yang Mulia Pertuan Agong akan menandatangani, maka digazetkan. Bermula Januari ini, semua orang akan dapat merasa nikmatnya. Selama setahun ni, memanglah rasa derita sebab, sebagaimana Datuk saya dah cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinannya inherit the problem. Ya. Dia mengganas tanggungjawabnya lalu. Ya, apa yang bermasalah selama 5 tahun kita dalam politik yang membuatkan ekonomi kita dalam keadaan hancur berderai ni, hancur bucai. Dia inherit bersama-sama dengan hutang. Ya. Jangan lupa Syahid. Jadi dalam keadaan kesukaran inilah kerajaan Madani menangani ekonomi rakyat yang matlamatnya mau menangani derita rakyat. Lihat sendiri apa berlaku. Tadi saya bercakap dengan saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim, latar belakangnya perjuangannya pada rakyat. Dari awal dia masuk dalam politik, sewaktu belum memimpin Persatuan di Universiti Malaya sebagai Habib. 3 tahun. 3 tahun peristiwa baling. Dan sebab itu hari ini, beliau mahu melihat harga getah ini dapat ditingkatkan. Supaya pekebun dapat nikmatnya. Dan harga getah ini dengan adanya Datuk Johor Ghani, the so-called orang yang bijak dalam ekonomi antarabangsa. Dan the best person yang jaga supaya harga getah dapat ditingkatkan. Agar hiliran, huluran, produk getah ini dapat ditingkatkan komoditi. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ini semata-mata Datuk Seri Anwar Ibrahim mahukan penekanan bahawa masyarakat pekebun kecil, masyarakat pekebun getah, masyarakat petani, masyarakat pesawah. Bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, berunding dengan kerajaan negeri untuk membuka seluas-luasnya tanam padi dahsyat. untuk menyelesaikan masalah keterjaminan makanan. So these are the things, tapi orang tak lihat. Yang orang lihat PMX. Kemudian Zahid Hamidi Ponorogo. Apa benda ni dia orang ni? Saya nak jelas sekali lagi. Kerajaan hari ini bukan macam kerajaan dahulu. Mereka yang bersalah, tunggulah. 200 kes sudah pun disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tunggulah masa anda. Syed, silakan. Sekarang kalau kita bercakap isu tentang jalur fitnah ini kan. 3R ini tidak akan lari. Race, royal and religion. Sepertinya dalam setahun melepasi ini, benda yang tidak dicapai oleh kerajaan sebelum dia adalah political stability. Dan kita lihat Datuk Seri Anwar memimpin kerajaan ini
Ini perkara yang dapat kita tangani dengan cermat. Ya. Political stability. Kita lihat begitu stabil politiknya. Namun, Ada kacauan. apakah lidah persepsi fitnah yang dimainkan oleh pembangkang ini adalah melalui media sosial? Jadi ini nak kena tanya Datuk Tak, Dara. saya nak jawab dulu sebelum pergi. sebelum Sila, saya nak jawab sebab sila, dia sebut sila, dengan sila. 3R ni. Sebab 3R semalam Pertuan Ibrahim dah bagi tahu bahawa dia mengatakan bahawa jawatan Perdana Menteri itu kekal. Kena ingat yang dimainkan kononnya lontaran daripada Tan Sri Lim Kit Siang waktu di London. Dia mengatakan bahawa perlembagaan tidak menyebut mestinya Perdana Menteri datang daripada orang Melayu. Itu satu benda kebenaran. Tapi orang Melayu ni takut. Takut. Kita ni takut cerita hantu pun ketawa. Kan? Ini ketakutan ini membuatkan seolah-olah kuasa ini akan hilang. Tapi mereka lupa bahawa kita ada agung. Kita ada raja-raja Melayu. Dan Datuk Anwar Ibrahim dah mengatakan sebelum dia berangkat ke Jepun. Dia kata hari Jumaat. Semalam Jumaat. Perdana Menteri Melayu. Perdana Menteri Melayu jelas. Tapi masih dimainkan lagi. Inilah persepsinya. Dan saya mengharapkanlah agar Menteri daripada Keadilan. Saya cakap terang ni. Datuk Saifuddin. Laksanakanlah tugas anda. Kalau mereka cross beyond the red line. Zaman Dakwa tangkap. itu sahaja. Sebab sekarang ni kita tak boleh bermain dengan persepsi lagi. Tak boleh. Saya nak Sila. ulang perkataan tu. Ha. Cross beyond the red line. Yes. Fitnah, jalur fitnah melalui media sosial. Ya, ini yang paling dalam keadaan sekarang dimainkan oleh pihak pembangkang untuk meraih sokongan. Fitnah, tindakan kemudian itu dianggap sebagai second phase. Pasal pertama, fitnah dulu. Pasal kedua, minta maaf. Pasal ketiga, memang haram jadah betul. Jadi ini yang berlaku dalam konteks bawa fitnah ni. Ya, ya. Apa yang boleh dilakukan pada mereka-mereka yang mempunyai kecelakaan minda ini harus diberikan pengajaran dan konsisten. Jangan mengambil masa dan waktu. Saya dah cakap komunikasinya dengan digitalnya, dengan KDN-nya harus bergerak proaktif. Jangan biarkan mereka bermaharajalela. Dan sekarang ni pula ada pula sampaikan Agong tegur seseorang, you shut up. Begitulah keadaan negara ini. Kalau tegas, heret dia dalam pendakwaan, buktikan kesalahan dia, hukum dia tak kira umur 100 ke 200 tahun. Yang penting sekarang ni kamu dah langgar batas line merah. Kamu kena diberi pendakwaan. Correct. Kalau kena seko, yang lain ekor semua akan lari ke pegang. Itu saya nampak daripada ini, tidak membiarkan orang bercakap fitnah dan sebagainya. Kita ada akses, kita ada maklumat. Banyak kita punya rangkaian kita. Mengapa tak digunakan? Dan mana biarkan sampai serangan. Saya sedih kerana yang menjawab soalan itu bukan kadang-kadang Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri yang jawab. Menteri-menteri membisu 1000 bahasa. Ni apa ni? Apa dah jadi dengan tugas dan deskripsi masing-masing? Saya rasa akan datang menteri yang baru kena buat kerja lah, nampak. Sebab kata Timbalan Perdana Menteri pada saya cabar. Ya. Saya cabar menteri-menteri yang ada peluang kali yang kedua yang telah dilatih semula ataupun yang telah pun diberikan tugas baru. Ayuh kamu, rakyat memati kamu. Serit, perit, derita dah telinga, otak dah benar-benar beku dibuatnya dengan tindakan pefitnah ni. Namun dibiarkan begitu bermaharajalela. Ni apa punya majal aku tak tahulah. Tapi sebagai orang yang bertanggungjawab, saya dah cakap awal, kementerian-kementerian, jabatan pendakwaan itu saya wajib dibuat dengan kadar segera. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Wajib, itu tak buat berdosa kamu. Membiarkan fitnah bermaharajalela. Dan sekarang ni dia nak buat porak-poranda. Dia kata, kita ni sekarang ni kita akan pastikan bahawa kita ada ruang untuk kita mengambil alih kerajaan. Dan dia kata sekarang ni bertambah-tambah. Dan saya diberitahu Datuk Seri, ada pula lagi 8 orang kata saya Bukit Gantang. Dia kata ada 8 orang, 9 orang tu nak memberi sokongan pada PM. Makin dah jadi 160 dah. Kalau dah ada 100, sekarang 152. Dia jadi 160 dah. Takkanlah otak biol mana yang boleh mengatakan bahawa kerajaan ini akan tumbang. Saya pun tak faham. Daripada mana angka dia dapat. Kan? Dia main persepsi. Ujar kami akan dapat. Kami akan dapat. Kepala otak dia. Dia tak fikir ke orang lain semua tak ada bangang macam dia semua. Tapi saya heran juga. Malau-walau ni. Saya tengok. Bukan main lagi spin benda ni. Kami yakin. Dalam Muktamar PAS pun dia kata. Kami yakin dapat balik kerajaan. Pergi ke dekat perangai.
Oh, kalau menang dia tu, ni Tuan Ibrahim Tuan akan diangkat jadi menteri besar. Dia apa punya tenging ni, aku pun tak faham lah. Lepas tu pula, konon-kononnya, apa nama ni, Kemaman ni menang je, Dr. Sam ni, maka Perdana Menteri akan berubah. Berubah tak mana? Kamu makin kurang, makin kecut, makin lembik. Macam mana boleh kamu katakan menjadi kerajaan? Kan? Makin lama, makin lembik. Betul. Macam mana yang katakan bahawa kamu menjadi kerajaan? Ya, Dok. Tak mana tu? Kita bagi Datuk Dola makan cherry. Cherry. Tapi yang saya nak beritahu ni, tindakan tu perlu diambil. Ya. Dan kita tak boleh membiarkan mereka itu maharajalela mengeluarkan fitnah yang bukan-bukan. Jadi saya kadang-kadang berusingkan saya. Bila sebut soal tindakan, saya suka dengan idea jabatan pendakwaan itu tadi. Ya. Datuk Kamal sebagai seorang yang senior di dalam politik. Jabatan pendakwaan tadi Datuk Kamal bermula dengan membetik beberapa menteri yang bukanlah tak bergerak tapi terlalu lembut mungkin dari istilahnya. Ya. Bukan lembut, lebih. Jabatan pendakwaan dan menteri yang terlalu lembut. Adakah wajar jabatan seperti itu kita wujudkan? Saya dah katakan bahawa era Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia takkan mencampuri. Dia akan biarkan kepada soal mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Judiciary Department. So, mungkin dia akan menegur lah itu. Kita boleh menegur, saya Datuk. Kan? Bahawa jabatan pendakwaan itu perlu sealiran dengan hasrat dan impian. Macam contoh saya bagi tahu lah. Contoh bila semalam putusan Mahkamah Persuan Kuala Lumpur memutuskan kalau orang lelaki itu mengganggu isteri orang, dia tak bersalah pula dah. Ini masalah besar ni sebenarnya. Kerana bila dikatakan bahawa tak silap saya dia bawa artikel 98 ke 998, itulah. Dia mengatakan bahawa tak relevan. Bagaimana mahkamah boleh memutuskan sesuatu? Kalau nak pindah perlembagaan, nak pindah undang-undang, kena bawa ke parlimen. Ya. Seorang hakim, saya tak mau cakap lebih lah, tapi saya terfikir. Seorang hakim tidak boleh meminda perlembagaan. Seorang hakim tidak boleh meminda undang-undang. Tugas bagai judisiari adalah mentafsir undang-undang. Apa yang diputuskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara dan disetujui oleh Agong, maka itu jadi sebagai undang-undang. Dan judisiari, bahagian judisiari ni, mereka akan mentafsir, bukan meminda. Dia kata ni undang-undang ni dah dibuat zaman British lagi apa semua. Saya terkejut lah. So, saya tak tahulah apa akan jadi lepas ni. Jadi, saya haraplah menteri kita lah, menteri kami lah daripada UMNO, Datuk Seri Azalina harus melihat persoalan ini secara telus. Bukan nak mencampuri, tetapi kita maksudnya Datuk membayangkan bahawa persoalan ini wajar dibawa balik ke Dewan Rakyat? Kalau sesuatu undang-undang, kalau hakim mengatakan tak sesuai, maka hendaklah diberitahu kepada melalui Peguam Negara. Peguam Negara bagi tahu kepada menteri yang bertanggungjawab untuk dia bawa balik ke Dewan. Untuk dibuatkan pindaan. Untuk ada pindaan. Mengetatkan lagi dan menguatkan sama lagi. ada melonggarkan ataupun mengetatkan. Ya. Ini soal undang-undang, jangan main-main. Sebab itu kita panggil dulu Datuk Lasani, beliau sebagai ahli parlimen, sebab kita panggil mereka the lawmaker. Ahli parlimen, ahli Dewan Undang Negeri, mereka berhormat, orang yang berhormat, yang meminda ataupun yang membuat undang-undang. Dia are the lawmaker. Okey, bila diputuskan undang-undang itu di Dewan Rakyat, bawa ke Dewan Negara oleh para senator. Okey, bawa pada Agong, Agong sign, jadi digazetkan, maka jadi sebahagian daripada undang-undang. Kalau nak pindah, kena turun balik. Kena bawa balik. Tak gitu Datuk Dolah. Sebagai tapi lawmaker. kalau dilihat ada kelonggaran. Ya. Macam kata hukuman syariah jadi isu sebelum ni. Masa zaman dia tak buat pun. Tapi tiba-tiba sekarang ni dia melompat macam daripada beruk. Jadi apa yang kita nampak bahawa pada hari ini perubahan itu penambahbaikan. Ada penambahbaikan bahawa kita akan memberikan ianya sebagai pindaan dalam Dewan. Betul. Dan menteri-menteri juga kena peka. Dan keadaan itu memerlukan pindaan. Dia kena bawa dalam kabinet untuk dia diberikan kebenaran dan untuk dipindah. Bawa usul ke Dewan. Bawa usul dalam Dewan sebagai pindaan tentang rang undang-undang tersebut. Betul. Jadi ini yang kita dapat. Tapi Datuk Seri, saya percaya dia bawa. Sebab kita ni, dia kata kita ni tidak Islamik, kita ni tidak Melayu. Tetapi saya tengok setahun ni, apa saja perkara yang berbangkit di satu ni, walaupun kegagalan kerajaan lampau, begitu ketara. Tetapi bertanggungjawab kerajaan hari ini, walaupun dia bangkai-bangkai yang sebelum ni telah pun dilungguhkan itu dibersihkan dengan mengikut kehendak sesuatu keadaan. Betul. Berlaku satu step by the step yang ada.
Jadi ini kenyataan yang tak boleh siapa nafikan. Ya, ya, ya. Tapi oleh kerana pefitnah ni walaun ni celaka ni, dia fikir macam mana nak mengurangkan support dan nak mengendurkan semangat Perdana Menteri kita dan juga kabinet yang ada ni. Dia nak mengendurkan. Betul, betul. Dia tak fikirkan macam apa Datuk Seri Kamal Amir cakap. Datuk Seri Zahid tu di dalam rumah tu sedang sakit. Banjir Kelantan macam mana? Dia berhubung macam mana keadaan rumah dia. Banjir PPT macam mana keadaan dia. PPT macam mana keadaan siap ke belum. Kemah macam mana. Makanan macam mana. Itu nilai value of leadership. Nak kita bandingkan dulu. Buat bodoh. Salahkan aku salahkan dia. Salahkan aku. Saya ingat Dewan itu banjir. Sampai membuat kematian dalam Dewan itu bergaduh-gaduh. Di antara bersin dengan itu, bukan kerja saya, ini bukan kerja Perdana Menteri, bukan kerja ini, kerja negeri. Tapi hari ini kita tak dengar lagi dah benda-benda yang mengarut tu. Di tangan Najma. I miss that kind of debate. I miss. Saya tak dengar lagi. Betul, Saib. Macam mana apa dibangkitkan oleh Datuk Dr. Sani tadi tentang pelanggaran dan sebagainya. Perlu dibawa balik. Contoh, apa yang berlaku 3 hari sebelum pilihan raya di Kemaman. Mereka menjadikan isu Mahkamah Syariah itu seolah besar sangat isunya. Sebenar-benarnya kesalahan itu berlaku di Kelantan. Kerana Dewan Undangan Negeri Kelantan membuat keputusan yang bercanggah. Enactment itu bercanggah. Perlembagaan. Kes itu telah difailkan di zaman mereka, bukan zaman PMX. Ya, betul. Dan masalah sekarang ni, bila ini berlaku, yang salah PMX. Yang salah Kerajaan Madani. Sedangkan enactment itu diputuskan. Dan saya selalu katakan, sebagai the lawmaker, sama ada you ahli Dewan Undangan Negeri pun, you terlibat, you memutuskan sesuatu perundangan hendaklah dikaji. Saya berkeyakinan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan, mereka tak baca undang-undang. Tenging. Saya tak ada kata apa. Kalau mereka baca undang-undang, mereka bangkit, Tuan Speaker, apakah enactment yang kita pindah ini berhubung tentang Mahkamah Syariah ini bersesuaian dan sealiran dengan Undang-Undang Persekutuan. Sekarang ini apa yang berlaku, Undang-Undang Persekutuan dengan Undang-Undang Dewan Negeri dah bercanggah. Itu yang dibawa oleh Nick Lin tadi tu. Dia bukan mencabar, tapi digunakan isu Kerajaan Madani hari ini mencabar agama Islam. Bahawa Dewan Mahkamah Syariah rendah martabatnya. Padahal yang fail daripada zaman mereka. Sedangkan itu yang berlaku. Dan terus mendakwa bahawa PM kita ni tidak Islamik. Tidak Islamik. Oh, dahsyat betul dakwaan dia. Inilah yang saya katakan tadi, fitnah yang dibawa. Karena mereka faham tentang apa masalah yang dihadapi. Tapi punca dia lah, Datuk Seri. Punca dia apa? Punca dia ada ahli Dewan Negeri. Sebab tengingnya kerajaan negeri ni membuat sesuatu berlanggar dengan Perlembagaan Persekutuan. Kalau setiap ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, waktu mereka meminda enactment, dia tak panggil undang-undang, dia panggil enactment enactment Mahkamah Syariah di Negeri Kelantan. Kalau semua ahli Dewan Negeri akan bangkit, Tuan Speaker, saya nak tanya, apakah undang-undang ini sesuai tak sesuai? Saya rasa sebab dia sebelah dia tu ada LA. Dia ada legal advisor dah. Sebab dia ada bertaraf exco. Kenapa LA tak bagi nasihat? Ini gambaran dia sekarang saya. Tapi yang salah PMX. Yang salah kerajaan hari ini. Dan macam mana kata Datuk Abdullah Sani? Hari ini persepsi fitnah hari ini contoh di Terengganu, jumlah banjir 1,360 dah capai 2,000. Petang tadi saya lihat dalam WhatsApp 2,000 mangsa banjir yang sekarang ni tercapai di Terengganu. Tapi ditangani dengan baik kerana prasarana menangani mangsa banjir oleh Najma di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi terlaksana dengan baik. Saya tengok mereka datang, makanan cukup, tempat tidur ada. Dulu bila berlaku banjir, saya ingat lagi tu hari masa Datuk Seri Zahid Hamidi datang sini, saya tanya dengan dia, betul. Dulu bila banjir saja, pergerakan wanita UMNO turun 1 lori. Pergerakan pemuda 1 lori. Kemudian keadilan turun bertempur akhirnya untuk memberi bagi derma atas keprihatinan, semangat sumbangan dan tak terurus. Hari ini semua datang masuk dalam tempat pemilihan, makanan dah ada. Okey? Tempat tidur dah ada. Tak perlu nak cari blanket, tak perlu nak cari tempat tidur, tak perlu nak cari bantal, semua tersedia. Di sinilah saya katakan pemimpin perlu mempunyai pemikiran masa depan. What is going to happen? Sebab dia dah kenal pasti bahawa mengikut rekodnya lebih kurang dalam 5,700 katanya ada kawasan-kawasan yang selalu ada banjir. Maka disediakan penempatan sementara dan penempatan yang kekal. Inilah Kerajaan Madani. Bersiap siaga. Tapi Ponorogo tak kena. Ponorogo. Jadi saya orang yang mempunyai kecelakaan minda. saya melihat tu. Jadi artinya bahawa bila Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik
dia melantik Datuk Seri Hamidi menjadi pengurusi NADMA, pengurusi bencana alam. Dia tahu orang ini mampu melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah. Apatah lagi. Tapi kalau dia pergi ke KDN pula, ramai pula ketangkap. Nanti orang kata dia ni apa, ini apa. Dia pula dendam pula. Tak sesuai. Dan hari ini, rakyat di luar bandar sedang ditangani. Masyarakat petani sudah dapat tambahan tu. Ya. Okey. Kemudian masyarakat ni nelayan. Ini musim terkujuh. Banyak orang tak tahu, saya turun ke Terengganu, saya pergi Kelantan. Rupanya, pendapatan nelayan kita ni sebenarnya mereka cuma boleh bekerja mencari rezeki dari laut cuma 6 bulan. 3 bulan pertama musim monsun. Kemudian 3 bulan akan datang pun tak boleh ke laut lagi sebab laut bergelora. Jadi 6 bulan hilang pendapatan. Ini sedang ditangani oleh Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani. Dan semua nelayan-nelayan mendapat bantuan. So ini duduk di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okey, begitu juga. Sekarang ni insya-Allah dengan adanya Datuk, sebagaimana saya kata tadi, Datuk Johari Ghani ada dekat situ, saya berkeyakinan harga getah akan ditingkatkan. Harga padi akan ditingkatkan. Okey? Dulu padi dekat Sekincan berlonggok-longgok. Tak boleh nak buat apa Datuk. Datuk orang Selangor takkan tak tahu. Ya. Itu dipanggil di luar kawalan. Di luar kawalan. Akhirnya padi terbuang begitu saja. Tapi sekarang ni semua ditangani dengan sebaik mungkin. Saya ucapkan tahniah pada Abang Mat Sabu. Walaupun kadang-kadang orang kata dia merapu, tapi dia melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sekarang ni dah Borak Timur pula persepsi, fitnah Saya pula. tak dengar cerita beras tak ada, Tak ada. telur tak ada, ayam tak ada, Cerita ayam Milo, babung. tak, cerita Milo tak ada. Cerita ayam tak ada. Cerita telur tak ada. Cerita beras tak ada. Dah ditangani. Cuma saya dah bagi pre-warn. Akan datang apabila harga bawang. Bawang sebab India dah stop. Dia punya stop totally tau. Jangan main-main. Dia tak ekspor terus. Dia stop lagi. Kerajaan India lebih awal lagi. Untuk 3 bulan dia takkan benarkan bawang-bawang dia ekspor. Sebab dalam keadaan itu boleh. Sebab warga India ni dia makan bawang. Sebab tu hati-hati kalau rapat dengan orang India ni. Kadang-kadang bau bawang lah badan dia orang. Ya, makanan asasi dia. Makanan asasi. Datuk makan tu. Cherry ni sedap duk. Saya nak bawa sementara kita bincang ni depan ni dia ada cherry. Cherry ni kizinis. Untuk anda di rumah saya nak jemput tengok. Jadi silakan ahli panel. Berapa nombor telefon dia saya suruh tulis nak tengok masuk. Saya kalau nak capai ni nanti kan ada orang kata saya kontrol makan. Saya nak bawa kita keluar sikit daripada perbincangan. Saya nak pergi kepada soalan panas. Soalan panas ni saya nak pergi kepada Datuk Dollah. Please. Datuk Dollah, bila kita bercakap soal mereka yang menukar sokongan ketika zaman Datuk Dollah very senior di dalam parlimen. 2-3 penggal di dalam parlimen melalui zaman kejatuhan lompat parti tebuk atap. Ini perkara yang cukup kita kritik. Hari ini berlaku tukar sokongan. Walaupun dari segi technical, bila kita bahas technical dan technical, kedua-duanya ada perbezaan. Tetapi hampir ada persamaan kerana mereka menukar sokongan. Apa perbezaan waktu itu dan apa perbezaan waktu ini dari sudut pandang Datuk Dollah? Ini soalan panas ni. Silakan. Sebelum itu makan cherry dulu. Ya, saya dah makan 3 biji ya. Apa yang saya lihat ini, pada waktu sebelum ini kita ada melalui zaman yang paling mengerikan bila langkah syaitan itu dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang tidak berakal dan yang menjijikkan. Mereka ini ialah pengkhianat rakyat. Dan hari ini dia kembalikan balik kekuatan itu setelah berlakunya atau lompat parti. Namun demikian tidak atau lompat parti itu mengizinkan ianya keluar parti. Kalau tidak dia akan kosongkan kursi itu. Namun dalam akta itu sendiri dia memberikan penjelasan hak ahli parlimen menyokong atau tidak menyokong secara individu. Itu hak dia. Dan apa yang berlaku pada hari ini ialah karma yang berlaku sebelum ini. 5 orang daripada Perikatan Nasional telah pun memberikan sokongan pada Datuk Anwar Ibrahim. Satu saja daripada hujah mereka yang saya baca. Mereka bersetuju dengan dasar dan kerangka madani. Yes. Mereka menilai tentang kesungguhan kerajaan perpaduan ini melangkaui apa yang dipikirkan, apa yang diberitahu, apa yang dimaklumkan sebelum ini oleh pihak-pihak celaka ni. Jadi, akhirnya mereka membuat keputusan. Keputusan mereka ini adalah keputusan yang sungguh profesional dan yang terbaik. Memberi sokongan atas segala dasar madani itu sendiri. Ini satu langkah yang bijaksana. Dan
melihat daripada sudut pembangkang pula. Bila mana dia punya kesombongan, keegoan, kerakusan, nak tutup atap, tutup bumbung lah, macam-macam nak tebuk. Tetapi tebuk itu sebenarnya tebuk di lidah. Tetapi di atap itu dikonkritkan. Dia bukan lagi guna atap zinc, tetapi dia gunakan atap simen. Mana dia padu betul. Dah habis. Dah tak boleh liking-liking lagi dah. Tak boleh dah. Tak boleh bocor-bocor lagi dah. Apa yang saya nak jelaskan di sini secara serius, bahawa tindakan 5 orang ini mungkin bertambah sebab kesombongan dan kebongkakan mereka itu. Yang hati dan naluri mereka ini, Syed, dari kau tengok daripada awal sampai hari ini, otak dia tu, dia nak menghancurkan kerajaan. Dia nak menghancurkan negara. Dia nak menghancurkan agama. Dia nak menghancurkan bangsa. Dia nak mengkhianati ke bawah duli Tuanku Majlis Raja-Raja. Itu yang mereka ada pada hari ini. Dan mereka lakukan semua ini berlanggaran dengan titah ke bawah di Tuanku Jadi Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Dia tahu tidak diizinkan. Dia tahu bahawa itu ada persetujuan. Dia langkau juga. Kenapa dia langkau? Kerana dia tahu bahawa dengan kuasa dia boleh melarikan diri daripada hukuman. Ya. Seperti Datuk Seri cakap tadi, hampir 200 kes dah menunggu sekarang ni. Dalam bahasa yang indah, saya beritahu, Alhamdulillah. Sekarang kamu terima padanya. Tetapi dalam bahasa yang sama, dia tidak boleh berhenti di situ. Dia mengeluarkan segala soldier-soldiernya itu, Datuk Seri. Menyerang sampai ke hari ini. Tetapi kita pula mesti bertindak. Sebab itu saya cukup. Saya kadang-kadang tak boleh tidur malam bukan kerana saya tak boleh lena. Tetapi saya memikirkan kelembapan dan lembiknya menteri-menteri ini bertindak. Itu je. Nah, kalau dia tegas, dia kuat, dia gagah, perkasa, proaktif, insya-Allah habis walaun celaka ni, dia akan dibenamkan oleh baja-baja kesuburan perpaduan. Itu pokoknya. Namun tidak berlaku begitu. Nak ditangkap, orang yang kena tangkap untuk bergaduh baru ni dekat restoran. Saya baca. Saya go through. Yang tangkap je semua orang yang membuat petitus je dibiarkan. Konon-kononnya ada pula ada satu orang anggota polis. Konon-kononnya Kumpulan TikTok. kumpulan kita TikToker ni. Tapi bagi saya, Datuk Seri, kau polis ke kau apa sekali kata pada mana gampang kau mari pun. Yang penting engkau melakukan kesalahan. Dan buat siasatan, tangkap. Dia dibiarkan itu, dia tangkap yang ni. Lepas pula bila kita dah majukan bantahan, baru dia ambil tindakan. Seolah-olah macam ada kekebalan pula di sini. Itu saya nak nasihatkan kepada penguasa, jangan terlampau sangat pilih kasih. Kamu ingat kamu bekerja dengan government of the day. Kamu ingat bahawa perbuatan kamu itu dipantau oleh rakyat. Dan saya nak bagi tahu, rakyat tidak bangang seperti mana kamu. Rakyat buka mata dan selalu berfikir ke arah tapak ke depan. Pemimpin ni saya, kadang-kadang dia fikir, Datuk, dia biarkan benda tu berlaku dalam naratif. Baru ni, dia kata, kami bukan Khawarij, kami ini. Kalau Khawarij, Terengganu, Kelantan, kami tidak ada Cina, tidak ada India. Bangang betul. Ini kadang-kadang derih ni, kadang-kadang Ustaz mana pun saya tahu derih ni. Dia cakap, dia faham tak apa dia cakap. Khawarij tu maknanya kau mengkafirkan orang Islam. Dia Islam, kau kafirkan. Itu Khawarij sehingga kau mengorbankan Sayyidina Ali Abu Talib. Itu menantu Rasulullah SAW dibunuh. Dia oleh puak-puak Khawarij. Zaman Rasulullah pun dah wujud. Ini semua orang tahu. Tiba-tiba dia olahkan benda tu. Dia ingat kita semua ni bangang. Dia cakap apa, kita ikut. Nah, kadang-kadang saya tengok dia ni naik presiden pula tu. Tapi tahap pemikiran dia tu lekeh betul lah. Lekeh. Dia kata kalau Kelantan, Terengganu tak ada orang Cina India. Itu bukan Khawarij. Yang kita bercakap ni, kamu tu mengambil sikap Khawarij. Iaitu mengkafirkan orang-orang Islam yang telah pun Islam. Begitu juga, bila kamu kata tak sokong ke puak kamu kata bukan wali sunnah wal jamaah. Kamu kata kumpulan ini kumpulan kafir, masuk neraka. Dengan neraka syurga ni bapak dia punya. Sokong dia syurga. Sokong dia syurga, sokong perpaduan kafir. Ya. Apa punya, tak tahulah sampai. Apa yang saya nak tegaskan di sini bahawa inilah game yang diorang nak mainkan. Tapi saya yakin misalkan Datuk Seri sebelum ni. Isu-isu macam isu-isu mahkamah syariah, isu-isu melibatkan bangsa Melayu tu, ada Bumi Putera sebagainya tu, dia akan terbenam sendiri.
Sebab dia akan berlaku kepanasan hanya berkisar tak sampai seminggu. Betul. Lepas tu dia akan kendur, dia akan sejuk macam Tidak. sejuknya hujan di waktu malam ni. Nah, begitulah keadaan. Ya, saudara saya nak menambah. Macam mana kata pelai-pelai saya, Wan Lah kata, Edi Tahir, Zanurin Hassan. Apa sahaja yang kita buat di mata musuh, semua tak betul. Tak baik Ya. belaka. Jadi Ya. kalau itu, Datuk, kalau kita nak menghujah satu demi satu apa semua tu, kadang-kadang kita jadi sakit dada. Datuk tak tidur malam. Setuju. Amat setuju. Datuk tak tidur waktu malam tu kerana dating kacau kot. Mana nak tahu kan awak handsome macam Dia Datuk ni. bukan kata memang tak memang. Tapi biasanya kalau tak ada masalah tu letak atas bukan tidur. Ya ke? Lena betul. Dia kena check, kena telefon kat Datin ni. Saya telefon Datin. Dia Datin, kalau kenapa yang tak ganggu? lena tu bila dia cakap apa nama ni, saya betul-betul Datuk Seri Zaid dia masuk hospital operate ni. 6 bulan lagi ni presiden akan dilantik presiden baru UMNO ni. Aku kata ya Allah tu aku telefon Datuk Kamal tekukan tu Kamal. Dia ni bos mana ni? Dia kata okey jangan percaya lah apa semua. I call you dia. Macam mana ni keadaan ni? Merisaukan kita. Sebab dia punya naratif dia ialah untuk memecah belahkan. Ya. Dan ini yang berlaku. Memecah belahkan macam Usaha Papa Gomo ke apa gamang macam itu. Ya. Itu satu juga dengan si apa nama dia panggil apa nama badut tu. Lagi satu. Apa punya tak tahulah. Ya. Dia punya otak dia tu dia buat fitnah ni, keberanian dia sedangkan sepadan tu Datuk Seri dah cakap pada Dewan. Ya. Itu tidak berlaku begini. Tapi dia pergi keluar dengan ini anak menjual tanah Melayu, anak menjual tanah di Sabah, sempadan ini telah pun digadai oleh Aku kata budak ni tenging betul tak tengok ke Dewan. Tak ada kau orang beritahu dia. Sekarang kena saman. Kena saman sekarang. Ya. Ya, jadi Dia rumah bukan ini sekali rumah. kena saman tu, dia banyak kali dah kena saman. Ya, dia banyak kali ya. Tapi masalah sekarang ni dia tunggulah. Dia sekali kena tu dia sirik dah. Dia sebenarnya masalah dia orang ni, dia orang belum lagi dalam posisi dihukum. Ya. Ya. Masih lagi didakwa. Bila dakwa ni Datuk Seri, keberanian dia luar biasa. Betul. Macam dia gagah perkasa macam hantuah. Sedangkan hantuah membela Sultan itu untuk memastikan orang Melayu ni faham tentang naratif hantuah. Ya. Dan kita tidak boleh diraga walaupun diagungkan Hanjebat. Tetapi kita kena faham bahawa hantuah itu nak melahirkan generasi ke generasi menjadi panduan kepada orang Melayu. Ya, Dan ya, kita pada hari ini negara kita beruntung kita ada raja-raja. Ya, Kita ya. ada agung. Ya. Sebab itu kalau kita tengok Indonesia dah tak ada dah. Betul. Yang kita kena jaga betul ini kerana inilah ketuanan Melayu yang akan bertunjak kepada keagungannya sendiri. Betul. Sumpah. Ya. 7 sumpah raja-raja Melayu itu terpelihara dengan baik. Jadi saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak akan menggugat. Apa yang dia sumpahan raja-raja Melayu dulu sebelum kita mencapai kemerdekaan sebagainya. Ada di sumpah raja-raja Melayu itu. Itu yang akan dipelihara dengan sebaik mungkin. Tapi itu sendiri kalau baru ni kita dengar berita kan dia kata satu orang dia katakan pemimpin besar. Dia kata Anwar ni menentang raja-raja. Ini saya dengar pun tak mana dia menentang raja. Yang aku tahu kau yang tentang. Raja tak bagi kau berceramah di dalam masjid, kau ceramah dalam masjid. Raja suruh kau buat jangan apa nama ni pecah belahkan tu ni, kau pecah belahkan. Jadi benda-benda macam ni yang kita nampak bahawa yang melanggar raja-raja ni dia. Betul. Saya malas sebut nama lah kan. Tetapi contohnya sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa perlu diwujudkan kembali Kongres Ekonomi Bumi Putera. Ya. Kan? Kongres Ekonomi Bumi Putera untuk apa? Untuk mempertahankan. Sebab kita wawarkan bahawa negeri Bila nak buat tu? Melayu bulan Januari. Januari. 24 Januari. Saya fikir ini UMNO secara konsisten memperjuangkan. UMNO sedang melaksanakan dengan mengumpul bahan-bahan. Di mana ini Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan pada Datuk Zahid Hamidi. Dan lepas itu akan koordinate lah dengan parti-parti Betul yang lah lain. tu. Betul lah tu. Sebab itu sekarang ni dikumpul segala bahan-bahan apa semua yang akan dibawa. Kerana jangan lupa hasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putera, wujudnya Bank Bumi Putera, wujudnya MARA, wujudnya kepelbagaian. Termasuklah Tekun. Tekun amanah ikhtiar. Amanah ikhtiar. Segalanya untuk pembangunan warga bangsa. Bagaimana almarhum Tun Razak menekankan bahawa kek ekonomi di negara ini perlu dikongsikan, diairkan sama rata. Sebab kita nak mewujudkan generasi akan datang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama bangsa. Dan kita hidup dengan harmoni. Negara kita negara harmoni. Saya tiap-tiap malam saya akan berjuang, bercakap soal ini. Dan Kongres Ekonomi ini akan terlaksana. InsyaAllah Datuk Seri Zahid sekarang ni tengah sibuk ni dengan dia punya Susah Agung. Susah Agung Datuk Ashraf Wajidi. Sebab beliau lah sebagai pengurusi MARA. Kan? MARA itu hadirnya kerana wujud daripada Kongres Ekonomi Bumi Putera. Dan saya melihat sebab itu sekarang ni mereka mencipta kepelbagaian fitnah. Kerana nak gagalkan inilah.
Nak gagalkan ini, tuduh bahawa kita ni raja-raja Melayu, tuduh kita begitu, tuduh kita begini. Matlamat lain tak ada. Nak menggagalkan. Matlamat kerajaan, pertama sekali saya nampak betul-betul jelas untuk menangani derita rakyat. Yang kedua, untuk memastikan ekonomi negara ini benar-benar dikongsi sama-sama, sama rata. Ya, Tak mau lagi adanya. Sebab jangan lupa, orang yang bertanggungjawab merosakkan sama sekali dasar ekonomi baru yang diasaskan oleh almarhum Tun Razak, tak lain tak bukan dengan dasar pengswastaan. Hancur lebur. Waktu dia wujudkan begitu, berapa ramai Melayu kaya raya? Seorang aja sekarang ni. Datuk Syed Mukhtar aja. Lain, Tak ada. sebab itu saya kata, di Kelantan pun dia ikut template yang sama. Masa pilihan raya, bagan nak rak lah. Melayu terancam. Menang aja Kelantan, tiba-tiba 23,000 ekar tanah orang Melayu. Bagi dekat siapa? Cina. Saya malas sebutlah benda begitu. Musangking. Saya rasa cakap, orang kata saya ni resis. Tapi inilah realitinya. Tapi para walaun, pemfitnah ni, mereka melupakan. Mereka letak ke tepi. Saya melihat sepanjang kempen, Islam terancam. Melayu terancam. Menang, dia pegang 32-0 di Terengganu. Okey, siapa yang pergi belayar dengan tokeh judi bagi tanah kepada ini tokeh di Sentan untuk membangunkan pulau perhentian. Pulau perhentian. Siapa? Langsung tak ada pembangkang di situ. Ini kalau kata Melayu terancam. Adakah waktu itu berlaku zaman era UMNO? Kan? Bagaimana 23 hektar tanah itu dijadikan konon musangking semua. Warga Kelantan tengok apa? Tengok. Inilah ibarat Bidala mengatakan, dagang lalu nasi ditanahkan. Kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Apa lain? Melayu terancam. Islam terancam. Ini yang cuba ditangani. Tapi bila kita bercakap benda itu, orang tak suka. Bila kita cakap kebenaran itu, iyalah. Masa 33 bulan ni, saya tak dengar apa kata himpunan untuk perniagaan Bumi Putera Melayu untuk membangunkan isan di desa dan juga di kampung. Betul. Saya tak dengar pun satu. Balik dah nak sakau ni. Jana wibawa nak diropak sana, ropak sini. Itu yang saya dengar. Kamu tunggulah masa kamu nanti. 200 kes sedang menanti. Okey, saya. Kita menghampiri 1 jam dan kita akan menutup sebentar lagi. Tetapi sebelum kita menutup, saya nak tanya satu lagi soalan yang sedikit panas kepada Datuk Kamal. Kemudian kita serahkanlah Datuk Kamal untuk menutupnya. Ada pandangan yang mengatakan Datuk Seri Anwar lembut di dalam pentadbirannya. Seperti mana Datuk Kamal sebutkan di awal-awal tadi. Bila beliau membangkitkan soal pengerusi SPRM misalnya. Tetapi banyak lagi deep state yang berlaku. Adakah wajar rombakan di peringkat kaki tangan awam pentadbiran di dalam kerajaan ini dilakukan? Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia satu orang yang dia, kalau saya katakan, orang kata saya memuja. Saya bukan memuja. Tapi dia mengikut cara. Benda yang betul-betul lah tu. Macam baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam itu malam tu Datuk Seri Hamidi menyatakan, dari perjalanan daripada Mekah ke Madinah, baginda dilontar dengan batu, baginda dimaki, patah gigi. Tapi beliau menyantuni dengan baik. Inilah sikap Islam. Kamu boleh maki dia. Sebab itu Rasulullah Ibrahim mengatakan, kamu boleh maki saya. Kamu boleh tuduh saya 1000 tuduhan. Tapi kalau kamu curi wang rakyat, kamu harus menjawab di mahkamah. Itu dia tegas. Jadi soalnya untuk merubah sektor awam ini, saya rasa saya berkeyakinan akan ditangani. Saya cuba hayati juga setiap kali perimpunan. Setiap bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan kaki tangannya. Jabatan kementerian Jabatan Menteri. Dia meluahkan mohon. Dengan baik, dia bercakap dengan baik. Mohon semua beri kerjasama. Bekerjalah dengan baik. Laksanalah tugas dengan baik. Kerana rakyat mengharapkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bukan karakter dengan rotan. Dia merayu bagaimana sirah Rasulullah bercakap. Tapi kalau degil sangat, kamu tunggulah nanti. Tapi saya tambah sikit ni. Sebelum saya dah tutup ni. Menteri-menteri berperanan juga untuk memastikan secara total apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Peranan menteri-menteri juga harus dimainkan. Janganlah duduk-duduk sonok jawatan tapi tak melaksanakan tanggungjawab diskripsi masing-masing. Janganlah biarkan Perdana Menteri itu bersekelompok untuk menyelesaikan semua masalah. Menteri-menteri juga kena berperanan awal. Kena react fast, proaktif, demand dan juga pastikan deliver.
tegas. I will not compromise with this kind of nonsense. Ya, saya nampak Cukup. kayaknya kena saya mengundang Datuk ini apa Abdullah Sani ni lagi 2 minggu nanti kau datang sekali lagi lah. Banyak lagi nak diulas ni Datuk. Datuk kena ulas Datuk. Banyak benda lagi saya 1 jam tak cukup, Mas. tak cukup Datuk. Sebab sekali ini saya kan berbeza sikit. Selama ini bila saya je menyerang, saya kata menteri-menteri daripada keadilan ni lembik apa semua, dia pertahankan. Tapi hari ini cara nadanya lain macam sikit. Kerana minta ulasan. Sebab dia robot kabinet. Robot kabinet ini memberi nafas baru Ya, kepada rangkaian saya baru cuma nak adjust tak boleh. Ya, betul. Ya, itu signal dia. Kena Kenapa susah payah robot kabinet dilakukan? Okey tu. Jadi saya sebagai apa ini AHF ini, channel ini saya nak undang Datuk sekali lagi. Dan saya ucapkan terima kasih Datuk sudi hadir. Saya ucap terima kasih juga pada Tuan Nanti Syed. saya urus dengan Bob dengan rumah saya. Wah. Sebab saya punya program semua tu dia orang jadual saya dia orang yang uruskan. Oh, jadi Datuk juga macam apa ini tidak akan letak jawatan kerana isteri tak bagi letak jawatan ke? Tidak. Dia sebenarnya saya ni lebih suka pada pasukan. Ya, betul. Tapi Datuk Sri kena ingat tu, di mana kejayaan seorang lelaki, di belakangnya adalah seorang isteri. Exactly correct. Jangan makan buah lagi ya. Okey, Datuk. Oh, nampak bangun kau wanita di belakang pentas ni. Jadi teman-teman yang mempunyai isteri, hormatilah isteri anda. Sebab behind the successful of a man, there is always a woman. Tapi jangan lupa, behind the fall of a man, also there is a woman. Jadi pada teman-teman, pelayar-pelayar semua, saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Malam besok saya seorang-seorang balik lah Datuk. Besok malam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat saya akan undang balik. Hari Jumaat nanti panas tu. Saya mengundang ini ketua penerangan UMNO wilayah Persekutuan. Aduh, pening kata saya. Oh, ketua penerangan UMNO wilayah, ketua penerangan UMNO Selangor akan hadir bersama saya. Dan insya-Allah AHF sentiasa menjanjikan sesuatu yang terlalu istimewa untuk anda. Tok, saya ucapkan terima kasih Tok. Sama-sama. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu.